Okey, Assalamualaikum dan selamat petang lah kot. Okey, jadi untuk hari ni cikgu nak kamu buat latihan dalam modul bahagian B ni, bahagian B nombor 2. Okey, sambung nombor 2. Yang nombor 1, yang last kali tu kamu boleh buat lah. Yang dia tanya tentang mutagen tu sebab kita dah belajar. Okey, kamu hanya tuliskan dekat situ. Okey, soalan dia. Yang 1B tu mutasi merupakan proses spontan yang boleh menyebabkan perubahan terhadap fenotip. Terangkan 3 jenis mutagen. Bila dia kata terangkan, maksudnya kamu tak boleh nyatakan sajalah. Contoh kalau kamu cakap ejen fizikal. Yang pertama ejen fizikal, apa contoh ejen fizikal? Kalau dia kata nyatakan, baru kamu hanya nyatakan ejen fizikal, ejen kimia, ejen biologi. Tapi kalau dia minta terangkan, kamu kena bagi berserta dengan contoh. Okey, itu untuk soalan 1B. Okey, kita nak tengok soalan nombor 2. Okey, rajah 2.1 menunjukkan 3 jenis mutasi X. Okey, sebelum tu kamu dah belajar bahawa kita ada 2 jenis mutasi. Kita ada mutasi gen, okey, mutasi gen, satu mutasi kromosom. Okey, ni adalah 2 jenis mutasi. Dan setiap jenis mutasi ni dia ada pula pecahan dia dekat bawah. Contoh, kalau mutasi gen, okey, kamu boleh rujuk buku kamu, muka surat 270. Kalau mutasi gen ni ada pula 3 jenis kat bawah ni. Okey, pergantian base, sisipan base, penyenyapan base. Okey, kalau mutasi kromosom pun dia ada 1, 2, 3, dia ada 4. Dia ada pelenyapan, dia ada penggandaan, penyongsangan dan juga translokasi. Okey. Jadi kita tengok dulu rajah ni. Sebab dia kata rajah ni menunjukkan jenis mutasi X. Kita tak tahu jenis yang mana. Kita tak tahu gen ke kromosom. Okey. Tapi kalau kamu tengok di sini, ini adalah melibatkan, okey, contoh gambar ni. Ini urutan asal. Okey, dekat atas ni adalah urutan asal. Yang ni adalah urutan termutasi. Apa yang berlaku kamu nampak yang pertama ni, gambar yang pertama, C ni, okey, bila dia berlaku mutasi, dia ganti dengan T. Jadi kamu namakanlah yang 3 cikgu sebut tadi. Yang ni apa? Okey, kemudian gambar yang kedua ni pula, kumpulan yang kedua ni, kamu nampak TGG. Ni macam ada penambahan. Penambahan kepada base, dia tambah 3 base. T, A, T. Apa kita panggil yang ni? Okey, kemudian yang ketiga, kumpulan yang ketiga pula, sepatutnya TGG, ni apa ni? CAG. Tapi ni macam tak ada GA ni. Okey, G ke? Ya, GA ni tak ada, dia tinggal TGGG. Okey, jadi untuk A1 nyatakan. Okey, bila nyatakan tak perlu penerangan lah, kamu hanya namakan dekat sini apa jenis dia. Okey, jenis-jenis mutasi X pada rajah 2.1. Kelaskan 3 ni. Kamu akan dapat 3 markah. Okey, nombor 2. Berdasarkan jawapan anda di 2A1. Berdasarkan jawapan dekat sini. Apakah mutasi X? Bulatkan jawapan yang betul. Dia minta kamu namakan mutasi X. Jadi kamu pilihlah mutasi kromosom ke mutasi gen. Okey, 1 markah. Nampak? Dah 3 markah senang je. Dah dapat 4 markah dah kalau betul yang ni. B. Terangkan maksud mutasi yang anda bulatkan di 2A2. Okey, kalau kamu pilih mutasi kromosom, kamu terangkan maksud mutasi kromosom tu apa? Kalau kamu pilih mutasi gen, kamu terangkan apa itu maksud mutasi gen. 2 markah. Okey, kemudian maksudnya jawapan kamu tak boleh pendek lah. Okey, contohlah kamu kata mutasi gen ialah mutasi titik. Tak cukup tu. Kamu kena terangkan lagi mutasi gen tu apa. Okey, C. Rajah 2.2 menunjukkan satu situasi. Okey, satu saja, satu situasi yang menyebabkan mutasi. Okey, kita tengok betul-betul dalam gambar rajah yang diberi. Okey, ni adalah DNA hemoglobin yang normal. Okey, dia punya base dia C, T, T. Kemudian ditranskripsi oleh mRNA. G sebagai GAA dan dia akan mengkodonkan kod ni. Dia akan menghasilkan protein. Ini adalah protein lah bawah ni. Okey.
Kemudian, okey kita tengok Okey, mRNA dia akan transkripsi, transkripsi DNA. Kemudian mRNA untuk menghasilkan protein dia akan translasi kodon ni untuk menghasilkan protein. Yang ni kamu ingatlah, yang ni atas ni proses transkripsi. Yang ni kita belajar masa di tingkatan 4, transkripsi. Yang ni translasi. Translasi untuk menghasilkan protein. Ni. Translasi. Tulisan tak cantik lah tulis dengan benda ni. Okey, transkripsi. Yang ini translasi untuk menghasilkan protein. Yang ini yang hemoglobin normal. Okey, kamu tengok gambar di sebelah kanan pula. Okey, dia adalah DNA hemoglobin mutant. Yang mana asal dia CTT. T tu digantikan dengan A. Okey, kemudian dia bila transkripsi, mRNA melakukan transkripsi. Dia akan dah jadi salah lah. Dia akan transkripsi A ni, dia akan jadi U. Pasangan dia C dengan G. Okey, A dengan U, urasil. mRNA dia akan gantikan lah kepada urasil. Okey, GUA. Okey, kemudian protein yang dihasilkan VAL, VAL. Adalah nama penuh dia, nama pendek dia VAL. Cikgu pun tak ingat Valerie ke apa nama penuh dia. Okey. Jadi kita tengok soalan dia. Okey, berdasarkan rajah 2.2. Okey, kena berdasarkan rajah ni lah. Terangkan bagaimana, terang. Terangkan bagaimana mutasi tersebut boleh berlaku dan kesan terhadap penghidap penyakit itu. Okey, 3 markah. Jadi di sini 2 markah adalah untuk terangkan. 1 markah untuk kamu cerita kesan terhadap penghidap penyakit itu. Okey, jadi kamu cerita bagaimana mutasi tersebut boleh berlaku. Kamu ceritalah guna 2 poin. Okey, 2 poin, fakta dan juga penerangan. Ada fakta, ada penerangan, 2 poin. Bagaimana mutasi tersebut boleh berlaku. Okey, yang ketiga, kesan. Markah yang ketiga adalah kesan. Cakaplah kesan terhadap penghidap penyakit itu, apa yang dia akan hadapi. Okey, apa kesan dia terhadap, apa yang dia akan rasa. Macam itulah. Okey, jadi bila kamu berjaya menyatakan 3 fakta ni, kamu akan dapat 3 markah lah. 3 poin, kamu akan dapat 3 markah. Okey, kemudian kita tengok pula. Okey, yang ini. Okey, soalan yang terakhir. Namakan satu okey, ini nama. Jadi kamu nampak kalau dia kata nama ni, kamu hanya tulis je lah nama dia. Namakan satu penyakit lain yang disebabkan oleh jenis mutasi yang sama. Jenis yang sama macam mana? Yang sama dengan ni. Sama dengan rajah 2.2. C12 ada soalan yang berkait. Kamu kena tengoklah apa yang sama. Penyakit selain daripada ni yang melibatkan hemoglobin sel sabit. Patutnya kamu boleh agaklah hemoglobin sel sabit ni penyakit apa? Okey, kemudian namakan satu penyakit lain yang disebabkan oleh jenis mutasi yang sama. Okey, itu 1 markah sebab namakan saja. Satu lagi, bagaimana? Bagaimana penyakit itu boleh memberikan kesan kepada kesihatan seseorang. Jadi di sini kamu kena terangkanlah bagaimana penyakit tu. Contoh kamu bagi penyakit apa tu, dia boleh mempengaruhi kesihatan seseorang bagaimana. Itulah dia punya poin penting yang kamu kena nyatakan, kamu kena tulis dekat sini 2 poin lah. 1 namakan, 1 lagi namakan penyakit, 1 lagi kamu kena nyatakan bagaimana penyakit itu boleh memberi kesan kepada kesihatan seseorang. Jadi kamu akan dapat 2 markah. Jadi untuk hari ini tolong jawab soalan ini dahulu. Sekian, terima kasih.